Angkasa Puri, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Petronas dijangka memberi penerangan kepada kerajaan negeri tentang status pekerjanya di Sarawak dalam masa terdekat. The state government have decided to put a moratorium on the permit for the application for Petronas personnel, non-Sarawakian who want to work in Sarawak. That this moratorium, we are waiting for the some briefing from Petronas on the present status of employment in Petronas in Sarawak. Dato' Ahmad Douglas Ugah menyatakan demikian ketika ditemui pemberitaan di Kota Samarahan. Ahad lepas, beliau mendedahkan bahawa kerajaan negeri akan melaksanakan moratorium dengan serta-merta terhadap semua permohonan baharu untuk mendapatkan permit kerja oleh pekerja Petronas dari luar Sarawak. Keputusan itu berikutan aduan yang diterimanya berhubung penamatan perkhidmatan dan pemberhentian kerja pegawai Petronas yang berasal dari Sarawak serta pengambilan baharu daripada luar. Sementara itu, pada Majlis Perasingan, Datuk Ahmad Douglas Ugah yang juga Menteri Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar memberitahu bahawa penyelesaian terbaik untuk menjaga hasil laut negara daripada dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab dilakukan melalui penguatkuasaan dan undang-undang. Sehubungan itu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diarah untuk memperketat operasi dalam usaha mengekang masalah-masalah seperti pencerobohan nelayan asing dan nelayan tempatan antara zon A, B, C dan C2 selain penurunan kadar pendaratan ikan oleh nelayan tempatan sejak kebelakangan ini. Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata masalah itu jika tidak ditangani segera dan secara holistik akan mengakibatkan negara mengalami kerugian dari segi kehilangan hasil laut dan bekalan ikan mentah untuk rakyat. Beliau yang ditemui pemberita selepas majlis penyerahan allowance sara hidup nelayan di Sematan turut memberitahu bahawa pihak berwajib juga terutama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM perlu menangani kes para nelayan yang tidak menerima insentif pendaratan ikan sehingga bertahun-tahun lamanya. Menurut beliau, keadaan itu berlaku kerana kurangnya tempat pendaratan khusus untuk pembayaran insentif itu di negeri ini. LKIM bagaimanapun akan berusaha mengatasinya sebaik mungkin. Di bawah insentif itu, LKIM akan membayar 20 sen untuk setiap 1 kilogram ikan dan berdasarkan statistik 4.5 juta ringgit sudah dibayar kepada nelayan Sarawak sejak Januari lepas. Bagi kawasan Sematan Lundu, pembayaran melibatkan jumlah 1.9 juta ringgit. Mengenai allowance sara hidup nelayan pula, 16.1 juta telah dibayar tahun lepas termasuk RM853,000 untuk nelayan di Sematan dan Lundu. Di bawah insentif itu, setiap nelayan zon A atau nelayan dalam dibayar allowance sara hidup sebanyak RM300 setiap bulan, manakala RM250,000 untuk nelayan zon B, C dan C2 atau kawasan pesisir. Setiap kejayaan bermula daripada seorang pemimpin yang bertanggungjawab selain berpegang teguh pada prinsip dan membuat orang lain senang hati, termasuk bijak mengawal emosi meskipun tertekan ketika menjalankan tugas. Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amar Mohamad Morsidi Abdul Ghani berkata sikap sedemikian perlu menjadi teladan dan wajar dicontohi terutama bagi pegawai-pegawai muda yang masih lagi berkhidmat dengan agensi kerajaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Sekalung Budi sempena persaraan Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Muhammad Yahya Basimin dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Usai Murang di Kuching. Sementara itu, dalam ucapan balas, Dato' Muhammad Yahya dan Dato' Usai melahirkan rasa gembira serta penghargaan kepada kerajaan negeri serta penjawat awam negeri dan persekutuan yang banyak membantu menjayakan tugas dalam membangunkan negeri ini khususnya di kawasan luar bandar. Mereka berharap agar pengganti mereka akan meneruskan kesinambungan tersebut sepanjang masa. Datuk Muhammad Yahya Basimin yang berasal dari Batu Pahat Johor secara rasminya akan bersara pada 12 Ogos ini selepas menabur bakti di negeri ini selama 8 tahun sejak tahun 2008. Manakala Datuk Usai Murang pula telah bersara rasmi pada 7 Ogos lepas setelah berkhidmat sejak tahun 2009 di Jabatan Ketua Menteri sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Kemeriahan sambutan tahunan Hari Kebangsaan yang disemarakkan setiap Ogos seharusnya dihayati golongan belia terutama dalam memperingati perjuangan tokoh terdahulu. Namun sejauh mana makna patriotisme meresap di dalam sanubari generasi muda belia negara hari ini? Saksikan kupasannya bersama Azimah Kasim.
Itu jugalah mereka akan sedar Patriotisme, istilah yang kurang popular dalam kalangan belia hari ini. Meski saban tahun perayaan sambutan Hari Kebangsaan dianjurkan dengan misi memupuk semangat patriotisme, terutama pada generasi muda, semangat itu dilihat kian terhakis. Justru kami terpanggil menyingkap erti patriotisme dan kemerdekaan pada pandangan generasi baharu ini. For me, erti kemerdekaan adalah di mana Malaysian and youth bersatu as a Malaysian dan juga memperingati apa yang tokoh-tokoh dan pejuang-pejuang dah lakukan in the past. Program sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan setiap tahun merupakan salah satu medium memupuk semangat patriotisme. Persoalannya, mampukah usaha tersebut memberi kesan mendalam dalam jiwa mereka? We're living in the modern days, so kita boleh macam melalui social media, Facebook untuk memperingati anak-anak kita, so that the next generation akan ingat tokoh-tokoh kita. Tiap sekolah harus praktikan sifat patriotisme dalam setiap komuniti yang ada. Tidak sekolah lah, ada aktiviti lain yang kat luar, contohnya komuniti yang membawa kita ke arah patriotisme. Harus bersifat partisipasi dengan program-program yang dianjurkan oleh kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Jangan malu ataupun jangan segan untuk menyertai program-program yang akan dianjurkan. Harapan belia bukan sekadar harapan semata-mata, sebaliknya bakal menjadi penentu hala tuju negara. Saya ingin melihat belia-belia sekarang tidak depends dengan orang lain. Berdiri di atas kaki sendiri dan create something yang vision untuk kita menegakkan keharmonian, suasana yang harmoni, aman kita nak kekalkan sampai sekarang. Adalah penting mendalami sejarah kemerdekaan tanah air Malaysia tidak kira usia, kerana ia merupakan tanggungjawab semua pihak dalam memastikan tokoh dan pahlawan kemerdekaan Malaysia sentiasa diingati selain dapat dijadikan teladan dan pemangkin kepada generasi baharu. 6 rekod baharu kejohanan Paralimpiad dicipta di Pusat Akuatik Sarawak Petrajaya Kuching pagi tadi. Rekod tersebut dipecahkan oleh 3 perenang lelaki Sarawak, seorang perenang Pulau Pinang dan 2 perenang wanita dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kedah. Rekod baharu tersebut diperbaharui melalui acara 200 meter gaya bebas lelaki kategori S14 menerusi perenang Ting Jin Ping, 200 meter gaya bebas lelaki S9 oleh Dato' Lako dan 200 meter gaya bebas lelaki S8 S7 oleh Jeffrey Nurul Jana, ketiga-tiganya dari Sarawak sekaligus menyumbang 3 pingat emas buat Sarawak. Manakala satu rekod untuk 100 meter kuat lentang lelaki SB14 pula dipecahkan oleh Yong Chung Wei dari Pulau Pinang dengan catatan masa 1 minit 20.63 saat sekaligus memadam rekod sendiri yang dicipta pada tahun 2014 iaitu 1 minit 22.67 saat. Sementara itu, 2 rekod baharu dicipta oleh perenang wanita dalam acara 200 meter gaya bebas S14 oleh Puteri Nordiana Muhammad dari wilayah Persekutuan dan rekod dalam acara 100 meter kuat dada SB14 dicipta oleh Nurbalkish Farisha dari Kedah. 3 lagi pingat emas diperoleh Sarawak dalam acara kuat dada, iaitu menerusi perenang Julius Geranding dalam acara 100 meter kuat dada lelaki SB13, 100 meter kuat dada SB11 diraih oleh Stanley Gerarding dan emas terakhir pula dikutip menerusi perenang Isak Ngau melalui acara 100 meter kuat dada SB11. Sementara itu, dalam acara pingpong, Sarawak berjaya memungut 3 pingat emas dan 1 pingat gangsa. 2 pingat emas diperoleh daripada kategori individu lelaki yang diwakili oleh Ting Ing Hock dan Kiu Chong Kwong. Manakala 1 lagi pingat emas disumbang dalam acara yang berlangsung petang semalam oleh pasukan beregu lelaki Ting Ing Hock dan Kiu Chong Kwong dari Sarawak dengan penyampaian pingat berlangsung hari ini. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini.